Salam sejahtera. Bersekongkol jual tanah Felda. 3 orang termasuk pegawai kanan akhirnya dipanggil SPRM. Kalau baru-baru ini kita mendengar ada tanah reserve Melayu telah dijual, kali ini ada pula dakwaan bersekongkol jual tanah Felda. 3 pegawai Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dipanggil SPRM susulan dakwaan sindiket penjualan tanah milik Felda di Melaka. Beberapa media sebelum ini melaporkan SPRM menahan 8 individu yang disyaki bersekongkol menerima rasuah hampir 2 juta ringgit daripada sindiket penjualan tanah terbabit. Sumber SPRM berkata 2 pegawai dipanggil pada hari Isnin dan Selasa lalu, manakala seorang lagi yang juga pegawai kanan agensi berkenan dipanggil tadi. Semalam, seorang pegawai kanan Felda dipanggil untuk dirakam percakapan dan mendapatkan beberapa dokumen bagi membantu siasatannya, katanya seperti dilapor bernama. Beliau berkata ops tanah haram masih dijalankan sejak Isnin lalu dengan pembongkaran. Beberapa agensi dan entiti lain yang bersekongkol dengan sindiket menjual tanah Felda. Namun tiada penahanan dilakukan terhadap mana-mana pegawai Felda setakat ini. Operasi SPRM dalam kes berkenaan setakat ini membawa kepada penahanan individu membabitkan broker, pegawai bank, pengarah syarikat serta orang awam. Di samping penyitaan 200 akaun bank bernilai melebihi 28 juta ringgit Malaysia termasuk akaun bank Felda yang palsu. Sementara itu, pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi mengesahkan perkara itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM akan bekerjasama dengan Felda bagi menyelesaikan isu ini demi kepentingan awam, katanya lagi. Saudara, itu isu yang memang mengejutkan kita. Sejak akhir-akhir ini banyak tanah-tanah yang sepatutnya menjadi milik kerajaan, menjadi milik orang Melayu, boleh-boleh pula berani dijual oleh orang-orang tertentu. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada pendapat anda, apa hukuman yang sesuai untuk orang-orang yang khianat seperti ini? Bayangkan tanah Rizab Melayu pun berani disakau. Apakan pula tanah-tanah biasa? Kalau benar mereka memang telah jual secara haram, memang itu satu perbuatan paling khianat sekalilah, kerana ianya melibatkan tanah yang khasnya untuk Rizab Melayu. Ada yang mencadangkan hukuman penjara dan sebat. Sebat sehingga maksimum, kata mereka. Bagaimana pula pendapat anda? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sekali lagi, Sanusi dianggap dangkal atau dangkal. Isu air, hujah Sanusi paling dangkal, kata Akmal. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasir, menyelar dakwaan dibuat Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknor, berhubung isu bekalan air di kawasan Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap sebagai paling dangkal. Hal itu kerana, kata Akmal, Sanusi memilih memainkan isu berkenan dari sudut pandang perkauman. Kata beliau, dalam banyak-banyak perbincangan isu bekalan air,
Hujah paling dangkal adalah bekalan air tak mencukupi di Sungai Bakap kerana kawasan tersebut adalah kawasan Melayu. Bukan kritik soal kompetensi, bukan langkah mitigasi yang diambil, tapi soal kaum. Dan ini yang disebut oleh Menteri Besar Kedah dalam ceramahnya di Sungai Bakap kemarin. Kalau guna logik yang sama, Merbuk, Pulau Langkawi dan banyak lagi tempat yang peratusan orang Melayunya jauh lebih tinggi berbanding di Sungai Bakap, mempunyai masalah bekalan air sekian lama pun kerana ini kawasan orang Melayu, katanya dalam hantarannya di Facebook hari ini. Terdahulu, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN dilaporkan mendakwa masalah air di seberang perai selatan itu belum selesai kerana berlaku diskriminasi oleh Kerajaan Pulau Pinang. Kenapa di kawasan ini tiada air tetapi di Tanjung ada air? Ini kawasan Tok Lebay, penyokong PAS, katanya seperti dilaporkan media. Akmal berkata, berbanding memainkan isu perkauman dalam ceramahnya, adalah wajar untuk Sanusi menumpukan perhatian menyiapkan 5 loji rawatan air LRA di Kedah, 4 LRA dengan pemberian geran Kerajaan Persekutuan yang sepatutnya siap pada tahun 2023. Takkan nak saya tunggu saya turun sekali lagi, kata beliau. Tambah ahli Parlimen Johor Bahru itu lagi, hujah Sanusi langsung tidak munasabah dan perlu dilihat dari perspektif lebih wajar. Menjelaskan situasi air, isu air di Sungai Bakap, Akmal berkata, kawasan itu berada di hujung sistem bekalan air Pulau Pinang, iaitu 53 km dari LRA Sungai Dua yang turut menyalurkan bekalan ke daerah seberang perai utara dan tengah. 7 langkah mitigasi melalui projek kecil, naik taraf rumah PAM, pasang loji kompak yang semuanya sudah siap, sedikit sebanyak redakan keadaan. Kerajaan negeri juga melalui WCP 2030 tahun lalu merancang membina LRA Sungai Krian dengan kos pembinaan diraih sendiri kerajaan negeri. Paling game changer juga sebenarnya jika water transfer antara Krian seberang perai menjadi kenyataan. Ini adalah salah satu perkara paling awal yang saya bincangkan bersama Ketua Menteri Pulau Pinang sejurus saya berpindah ke Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra pada Januari lalu, katanya. Akmal berkata hasil usaha banyak pihak dengan campur tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, cadangan peralihan air berjaya dipersetujui sekaligus mengakhiri pergantungan sumber air yang jauhnya 53 km dari utara ke Sungai Bakap sejak 51 tahun. Paling bermakna apabila kita dapat merealisasikan rundingan water transfer dari Perak ke Pulau Pinang yang berjalan sekian lama. Kita pastikan langkah seterusnya berjalan lancar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terbaik yang kita terima untuk rakyat Malaysia. Kita digambarkan bahawa Amerika Syarikat telah pun memulangkan sebanyak 720 juta dana 1MDB. Kita ucapkan tahniah, syabas kepada kerajaan yang ada pada sewaktu ini yang begitu cemerlang mendapatkan semula uang dana aset 1MDB yang telah pun hilang. Saudara-saudara sekalian, disahkan Amerika Syarikat telah memulangkan sebanyak 724,4 juta ringgit Malaysia dana yang diseleweng daripada 1MDB. Kita tetap bersyukur walaupun mungkin berlaku kekurangan, mungkin bukan semua, bukan 100% diperoleh semula dana-dana 1MDB yang telah diselewengkan itu,
Tapi kita tetap masih bersyukur kerana kerajaan masih komited dan masih bersemangat untuk berusaha mendapatkan semula wang yang diselewengkan itu. Dan setakat ini, kita mendapat semula 721,4 juta. Dalam kenyataan hari ini, Kedutaan Amerika Serikat di Kuala Lumpur berkata, ini adalah ansuran keempat dana yang diperoleh daripada rampasan aset berkaitan 1MDB dan seterusnya dikembalikan kepada kerajaan Malaysia, menjadikan jumlah keseluruhan sekarang ialah 6.6 bilion ringgit Malaysia. Perkara itu telah disahkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim oleh Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgard D. Kagan, semasa mesyuarat pada Selasa. Kata beliau, kami sangat gembira kerana peringkat keempat aset daripada siasatan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat ini dipindahkan kembali ke Malaysia. Jumlah wang luar biasa ini akan kembali kepada rakyat Malaysia di mana ia sepatutnya berada dan di mana ia akhirnya boleh digunakan untuk tujuan asalnya untuk memperbaiki kehidupan rakyat Malaysia setiap hari, kata Kagan. Sejak tahun 2016, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memulakan beberapa siri saman pelucut hakan sivil yang bertujuan mendapatkan semula aset yang dipercayai hasil penyelewengan di 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International. Saman itu dibuat di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi yang bertujuan untuk menghalang kleptokrat daripada menyalahgunakan sistem kewangan Amerika Serikat. DOJ mendakwa pada tahun 2017 bahawa lebih 4.5 bilion Amerika Syarikat dolar telah diselewengkan daripada 1MDB, yang mana 1.7 bilion Amerika Syarikat dolar telah disalurkan melalui sistem kewangannya. Antara aset yang disasarkan untuk dirampas termasuk hartanah mewah, karya seni, barang kemas berlian dan wang tunai yang dikatakan milik pelbagai konspirator serta sebuah jet peribadi dan kapal layar super yang dikatakan milik Jolo yang kini dalam buruan. Selain Amerika Syarikat, pihak berkuasa lain seperti Singapura dan Switzerland juga telah memulangkan dana yang diperoleh daripada penyelewengan itu. Usaha ini diperkukuh apabila bekas peguam 1MDB Jasmine Loh kembali ke Malaysia pada tahun 2023 selepas bertahun-tahun dalam pelarian dan membantu polis mengenal pasti hartanah berkaitan 1MDB bernilai 93.2 juta ringgit. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini adalah, kata mereka, Ping Marlene kata UMNO boleh dianggap sebagai parti yang perlu bertanggungjawab, kata Ping Marlene. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.